Selamat pagi kepada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Pada hari ini kami akan mengadakan sebuah forum yang bertajuk Penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar di Malaysia. Kami akan merujuk kepada sebuah artikel dan di dalam artikel tersebut telah membincangkan secara terperinci tentang faktor-faktor mengapa berlakunya penguasaan yang rendah dalam kalangan pelajar-pelajar di Malaysia, penguasaan bahasa Inggeris dan juga cara untuk mengatasinya. Jadi artikel ini ditulis oleh Khairi Jamaluddin dan kita akan membincangkannya bersama-sama dengan ahli panel. Tetapi sebelum itu, sedikit pembukaan bagi forum ini. Dalam dunia yang semakin global, penguasaan bahasa Inggeris ni sangatlah penting kerana dengan bahasa Inggeris yang baik, ianya akan menjadi kata kunci kepada seseorang sama ada dia boleh berpotensi untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan juga mendapat kerjaya yang baik di masa hadapan. Namun isu yang paling utamanya sekarang ialah masih ramai pelajar-pelajar di Malaysia yang kurang menguasai bahasa Inggeris dengan baik dari segi pembacaan dan juga tutur kata, dan kerana ini adalah bukan bahasa ibunda kita. Jadi dalam artikel ini telah ditulis dan kita akan membincangkan pandangan yang jelas tentang faktor-faktor, tapi kita akan tengok bagaimana ia dikaitkan dengan cadangan penambahbaikan. Okey, dan seterusnya pada hari ini kita akan tumpukan kepada 3 aspek utama, iaitu yang pertama ialah keutuhan wacana, yang kedua rujukan yang sahih dan yang ketiga ialah kejelasan dalam penulisan. Sebelum itu saya akan menerangkan serba sedikit tentang 3 aspek utama ini. Pertama ialah keutuhan wacana. Jadi mengapa keutuhan wacana ini sangat penting? Ini adalah untuk memastikan pembaca yang membaca artikel tersebut, mereka akan faham dengan argumen yang disampaikan oleh penulis dalam artikel beliau. Yang kedua ialah rujukan yang sahih. Dengan adanya rujukan yang sahih ini, ia akan memberikan credibility ataupun nilai tambah kepada artikel yang telah ditulis. Ini bermaksud tanpa sumber yang diiktiraf, mungkin argumen yang dibentangkan mungkin tidak dianggap serius. Jadi kita akan menganalisis bagaimana penulis menggunakan kemahiran yang ada untuk mendapatkan sumber dari pelbagai sumber untuk memastikan sumber tersebut mencukupi untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang isu tersebut. Dan yang akhir sekali ialah kejelasan dalam penulisan. Ini adalah aspek yang paling penting kerana kejelasan dalam penulisan ni memastikan bahawa pembaca dapat mesej yang disampaikan oleh penulis dalam artikel tersebut. Baiklah, untuk membincangkan isu ini dengan lebih mendalam, saya ingin memperkenalkan 2 ahli panel kita, iaitu yang pertama sekali di sebelah kanan saya, Elvina, dan juga di sebelah kiri saya, Natasha. Mereka berdua merupakan mempunyai latar belakang yang kuat dalam bidang pendidikan dan yang paling penting ialah linguistik. Jadi saya yakin mereka berdua dapat menganalisis kita punya topik pada hari ini dan memberikan pandangan yang sangat berharga. Jadi untuk pertama sekali, mari kita mulakan kita punya perbincangan pada hari ini dengan menjemput Elvina untuk menerangkan secara terperinci tentang keutuhan wacana. Persilakan. Pertama sekalinya, terima kasih Syasha sebagai moderator kita pada hari ini. Untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin membincangkan tentang keutuhan wacana dalam artikel ini. Keutuhan wacana ialah suatu keadaan yang merujuk bagaimana seseorang penulis itu dapat mengumpul maklumat dan membuat sesuatu argumen dengan konsisten dan secara menyeluruh. Jadi, bila kita lihat dalam artikel ini, artikel ini dilakukan dengan secara jelas dan teratur. Jadi, penulis memulakan artikel dengan menyentuh isu tentang latar belakang di mana
kenapa murid-murid di Malaysia tidak dapat menguasai bahasa Inggeris. Penulis juga menekankan tentang konteks bahasa Inggeris dalam konteks globalisasi dan secara menyeluruh mengikut peringkat antarabangsa. Disebabkan oleh struktur yang jelas, ia memberikan kefahaman yang lebih baik untuk pembaca tentang isu yang telah diketengahkan. Seterusnya, penulis juga membincangkan tentang bagaimana murid mengalami masalah dalam penguasaan bahasa Inggeris. Antara contohnya ialah tidak menggunakan bahasa Inggeris di luar daripada bilik darjah. Sebagai contoh, apabila mereka keluar daripada bilik darjah, mereka seringkali menggunakan bahasa ibunda kita iaitu bahasa Melayu berbanding daripada bahasa Inggeris. Sangat jarang kita lihat oleh orang-orang di pelajar-pelajar terutamanya di sekolah untuk menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama mereka untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan mereka. Kita dapat lihat bahawa mereka biasanya menggunakan bahasa Inggeris hanya ketika subjek bahasa Inggeris sahaja. Selain itu, kita juga boleh mengatakan bahawa faktor isu yang lain adalah disebabkan oleh kualiti pelajaran di sekolah dan juga pengaruh budaya. Kerana apabila kita dipengaruhi oleh budaya, sebagai contoh budaya K-pop. Saya tidak memburukkan budaya K-pop, tetapi kita dapat lihat bahawasanya murid-murid zaman sekarang lebih mahir untuk bercakap dalam bahasa Korea berbanding bahasa Inggeris. Di mana kita sepatutnya tahu bahawa bahasa Inggeris ni adalah bahasa antarabangsa, di mana bahasa yang kita biasanya gunakan untuk berkomunikasi bukan hanya untuk orang di Malaysia juga, tapi untuk warga asing dan sebagainya. Selain itu, faktor dalam artikel tersebut mengatakan bahawa tentang kualiti pelajaran di sekolah. Kenapa saya berkata begitu? Sebab bila kita lihat kadang-kadang guru-guru kurang bermotivasi untuk mengajar bahasa Inggeris di sekolah, terutamanya untuk kelas-kelas belakang ataupun sekolah-sekolah yang sedikit bermasalah. Kerana bila kita lihat pelajar-pelajar di dalam sekolah ataupun kelas tersebut sedikit bermasalah berbanding dengan kelas-kelas di hadapan sekolah yang lebih maju. Jadi kita dapat lihat bahawasanya bila murid berkelakuan dan bertingkah untuk tidak berminat menimba ilmu bahasa Inggeris, jadi guru-guru pun kurang motivasi untuk mengajar mereka dengan lebih baik tentang bahasa Inggeris. Jadi setiap faktor yang saya bincangkan tadi dapat dibincangkan dengan teliti dan diberikan dengan contoh yang relevan. Jadi dengan ini Syasha, bagaimana ianya ditunjukkan? Baiklah, terima kasih Elvina. Jadi walaupun artikel ini mempunyai keutuhan wacana yang baik, tetapi masih terdapat beberapa aspek sebenarnya yang masih perlu diperbaiki. Sebagai contoh, penulis tidak cukup mengaitkan faktor-faktor yang telah dinyatakan dengan cadangan penambahbaikan yang dinyatakan pada hujung artikel. Okey, contohnya seperti faktor yang dinyatakan adalah dengan mengadakan kelas tambahan ataupun tim bahasa. Tetapi penulis tidak cukup mengaitkannya dengan bagaimana ia boleh mengatasi faktor tersebut. Jadi, keutuhan wacana artikel ni perlu diperkuatkan lagi supaya dapat memastikan pembaca dapat melihat kaitannya di antara cadangan penambahbaikan yang diberikan dan juga dengan faktor-faktor yang dibincangkan pada awal-awal artikel. Baiklah, jadi analisis yang sangat baik Elvina. Seterusnya saya ingin beralih kepada Natasha pula untuk memfokuskan kepada aspek yang kedua, iaitu rujukan yang sahih. Silakan. Terima kasih kepada Syasha, moderator kita pada hari ini. Rujukan yang sahih ialah aspek yang penting dalam penulisan akademik kerana ia memberikan kredibiliti kepada kajian yang dilakukan. Dalam artikel ini, penulis telah menggunakan pelbagai sumber yang diiktiraf termasuk jurnal akademik, laporan pendidikan dan juga kajian yang terdahulu yang berkaitan dengan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan murid. Sebagai contoh, penulis telah merujuk kepada kajian yang telah dilakukan oleh Lokuo Gito 1998 yang telah membincangkan tentang impak pendedahan terhadap bahasa Inggeris terhadap penguasaan bahasa murid. Kita dapat lihat di sini bahawa penulis tidak sahaja bergantung terhadap pandangan peribadi tetapi mempunyai argumen dan bukti yang mampu
memberikan kepercayaan kepada pembaca. Penggunaan sumber-sumber ini sangat penting kerana ia memberikan kepercayaan kepada pembaca kerana penulis telah menggunakan kajian ataupun artikel yang telah dikaji oleh tahun sebelum-sebelum ini. Namun terdapat beberapa kelemahan dalam menggunakan rujukan ini kerana beberapa rujukan yang digunakan mungkin tidak cukup untuk memberi gambaran terhadap isu ini. Sebagai contoh, penulis boleh menambah lagi rujukan yang digunakan dengan mencari kajian yang lebih relevan mengenai penggunaan bahasa Inggeris dan pendidikan bahasa di Malaysia. Penulis juga boleh menyertakan laporan daripada pihak badan yang berkuasa seperti Kementerian Pendidikan Malaysia yang memberikan memberikan kajian yang lebih relevan dengan masa sekarang. Baiklah, saya bersetuju dengan pendapat Natasha. Satu lagi pada pendapat saya, satu lagi cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah dengan penulis boleh menambah lagi pelbagai rujukan daripada pelbagai negara lain yang menghadapi isu dalam isu yang sama, masalah dalam isu yang sama. Contohnya macam topik kita pada hari ini, isu penguasaan bahasa Inggeris. Jadi semestinya negara lain juga menghadapi isu yang sama. Contohnya seperti negara Jepun ataupun negara India, kerana mereka pun bahasa Inggeris bukan bahasa ibunda mereka. Jadi semestinya negara lain juga membuat rujukan kajian mereka sendiri. Jadi saya rasa penulis boleh menjadikan masalah-masalah tersebut yang kajian yang dijalankan oleh negara lain tersebut sebagai rujukan dan kita dapat analisis bagaimana masalah ini diselesaikan secara global. Betul? Okey, jadi terima kasih Natasha untuk analisis rujukan yang sahih. Sekarang kita beralih kembali kepada Elvina untuk menerangkan tentang bagaimana pandangan anda mengenai kejelasan dalam penulisan dalam artikel ini. Terima kasih Syasha. Okey, pada pendapat saya, kejelasan dalam penulisan ini adalah elemen yang sangat penting kerana apabila kita menulis sesuatu penulisan itu dengan jelas, barulah kita dapat memberikan kefahaman untuk para pembaca membaca artikel kita dengan mudah dan faham. Namun di dalam artikel ini terdapat beberapa bahagian yang mungkin sedikit mengelirukan untuk para pembaca. Sebagai contohnya, terdapat perkataan-perkataan yang sedikit asing untuk para pembaca di mana penulis tidak menerangkan tentang huraian tentang perkataan tersebut dan boleh menyebabkan kekeliruan untuk pembaca. Sebagai contoh, ketika penulis menerangkan tentang faktor pengaruh budaya, penulis menggunakan istilah-istilah yang sukar untuk difahami dan menyebabkan pembaca mungkin menimbulkan persoalan dan kekeliruan untuk mereka. Di samping itu, penulis juga perlu memberi perhatian kepada penggunaan ayat yang panjang dan kompleks. Seperti yang kita tahu bahawa pembaca bukanlah daripada golongan yang faham tentang isu-isu literasi dan sastera. Jadi kita perlu menggunakan penggunaan ayat yang lebih ringkas dan mudah kepada pembaca supaya mereka faham dan jelas apa yang penulis itu cuba sampaikan kepada pembaca. Kerana bagi saya, jika penulis menggunakan perkataan yang rumit, sebenarnya tidak memberi apa-apa output untuk para pembaca. Namun secara keseluruhan apabila saya lihat dalam artikel tersebut, kita dapat lihat penulis sedaya upaya menulis artikel tersebut dengan struktur yang baik dan memberikan contoh-contoh yang relevan. Selain itu, kita dapat lihat penulis juga menggunakan grafik dan jadual supaya artikel itu menjadi lebih menarik untuk para pembaca membacanya. Bukan hanya sekadar tulisan tapi meletakkan gambar supaya para pembaca juga lebih faham tentang apa yang ingin dituliskan oleh para penulis tersebut. Namun jika penulis dapat melakukan penambahbaikan di dalam artikel tersebut, lebih bagus supaya ia dapat meningkatkan kualiti penulisan penulis tersebut. Dan artikel ini juga berkesan dalam menyampaikan mesej yang ingin disampaikan. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada penceramah kita Elvina untuk aspek yang ketiga ini. Baiklah, sekarang kita ingin beralih kepada sesi soal jawab. Okey.
Tetapi saya akan menjadi wakil kepada persoalan-persoalan yang telah ingin ditanyakan kepada panel kita. Okey, jadi untuk soalan yang pertama, okey, saya ingin bertanya kepada Elvina. Okey, saya ingin bertanya, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk menambah baik ataupun meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar berdasarkan cadangan penulis artikel tadi? Okey, bagus soalan tu, Syasha. Terima kasih kepada para hadirin yang sudi bertanya soalan tersebut. Berdasarkan daripada artikel tersebut, salah satu cadangan yang telah dibuat oleh penulis ialah dengan melakukan kelas tambahan bahasa Inggeris. Sebagai contoh, kita melakukan kelas tambahan bahasa Inggeris selepas daripada waktu persekolahan. Kelas tersebut bukanlah kita lakukan dalam durasi masa yang lama. Kita boleh juga melakukan dalam satu hari, kita buat dalam setengah jam saja untuk kita menambah sedikit maklumat kepada murid-murid supaya mereka faham tentang bahasa Inggeris. Apabila kita melakukan kelas tambahan dengan durasi masa yang lama, murid-murid juga mungkin akan berasa bosan dan mereka juga penat setelah habis tamatnya waktu persekolahan. Jadi dengan melakukan kelas tambahan dengan durasi masa yang sedikit, mungkin dapat membantu murid faham secara ringkas tentang penggunaan bahasa Inggeris. Selain itu, pihak sekolah juga boleh melakukan pertandingan tentang bahasa Inggeris seperti melakukan pertandingan puisi ataupun debat. Jadi, bila pertandingan ini dilakukan oleh pihak sekolah, murid-murid yang terlibat dan murid-murid yang melihat acara tersebut dapat meningkatkan minat mereka terhadap bahasa Inggeris dan dapat menambah baik kemahiran mereka dalam bahasa Inggeris. Bila kita lihat dari puisi, mereka dapat menambah baik cara bercakap dan cara mereka melontarkan bahasa Inggeris mereka dan mengembangkan idea mereka dengan lebih lagi dengan penggunaan bahasa Inggeris. Jadi bukan sahaja daripada pelajar yang terlibat, dari segi pelajar yang menonton juga, mereka dapat melihat bahawa menariknya bahasa Inggeris jika mereka faham, jika mereka meneroka dengan lebih lagi tentang bahasa Inggeris. Ianya bukanlah sesuatu bahasa yang sukar. Jika kita berlatihnya selalu, insya-Allah para pelajar boleh menambah baik dalam penggunaan bahasa Inggeris mereka. Baiklah, saya rasa ini merupakan jawapan yang sangat lengkap dan sangat jelas. Okay, terima kasih untuk jawapan kepada soalan sebentar tadi. Baiklah Natasha, saya ingin menambahkan tentang penggunaan teknologi. Jadi pada pandangan kamu, bagaimana pula penulis mencadangkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggeris? Okey, terima kasih atas soalan yang telah diberikan sebentar tadi. Mengenai platform aplikasi pembelajaran atas talian tadi, penulis telah menyentuh mengenai platform atas talian tadi sebagai alat pembelajaran. Contohnya yang kita boleh lihat pada masa sekarang ni yang sedang terkenal, aplikasi seperti aplikasi Duolingo dan aplikasi lainnya dapat menjadi salah satu cara pelajar untuk belajar pelbagai bahasa, terutamanya bahasa Inggeris. Melalui aplikasi ini, pelajar-pelajar dapat belajar mengikuti masa atau kemampuan mereka sendiri, kerana dari aplikasi tersebut kita dapat lihat dia mempunyai pelbagai tingkat bahasa atau kemahiran sendirilah. Jika mereka menggunakan aplikasi tersebut dengan lebih baik, para pelajar sudah tentu dapat meningkatkan lagi kemahiran mereka terhadap bahasa Inggeris. Okey, itu sahaja jawapan. Baiklah, terima kasih Natasha. Sekarang kita sudah berada di penghujung sesi kita. Namun sebelum saya mengakhiri sesi kita, saya ingin menjemput Natasha sekali lagi untuk memberikan kesimpulan mengenai apa yang telah kita bincangkan pada pagi ini. Kesimpulannya, artikel penguasaan bahasa Inggeris yang rendah dalam kalangan murid di Malaysia telah telah menunjukkan usaha yang baik dalam menyumbangkan isu yang penting dalam pendidikan bahasa di negara kita. Untuk meningkatkan lagi kualiti artikel, penulis perlulah memberi perhatian kepada penggunaan bahasa yang digunakan dan meringkaskan lagi dan menggunakan rujukan yang lebih relevan pada masa kini, kerana pembaca yang mempunyai pelbagai jenis latar belakang dapat memahami artikel yang telah disampaikan. Okay, itu sahaja.
Baiklah, nampaknya sampai di sini sahaja forum kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita dan kita akan berjumpa lagi di lain masa. Terima kasih.